sesi refleksi diri, melalui sesi wawancara ini juga saya dapat mengetahui bahawa perkara yang paling penting perlu ada dalam diri seorang guru adalah keikhlasan untuk mereka mengajar. Kerana tanggungjawab seorang guru bukan hanya mendidik sepanjang hayat, malahan profesi ini menjadi titik permulaan bagi mengajar, membentuk dan melahirkan modal insan yang cemerlang. Tambahan lagi, saya menyadari bahawa pembentukan atribut kepribadian dari aspek mental, fizikal dan emosi amat penting untuk kami menempuh cabaran pada masa hadapan kerana membentuk modal insan yang cemerlang di mana mereka yang akan menjadi pemuda harapan negara, pemudi tiang negara yang sejajar dengan falsafah pendidikan negara bukan suatu perkara yang senang. Oleh itu, saya amat beruntung hasil daripada perkongsian dan nasihat semasa wawancara yang diberikan membuatkan saya lebih bersemangat dalam mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang guru yang berkaliber suatu hari nanti. Melalui wawancara ini, saya dapat mempelajari banyak perkara. Antaranya adalah menjadi seorang guru bukan hanya mengajar di dalam bilik belajar, tetapi guru juga bertanggung jawab untuk mendidik kemenjadian murid sebagai insan yang berguna kepada negara. Maka dengan itu, saya perlu menanamkan banyak ciri-ciri kepribadian yang positif di dalam diri saya sebelum menceburi bidang pekerjaan perguruan ini. Antara ciri kepribadian yang dimasukkan adalah yang pertama, disiplin. Yang kedua ialah bertanggung jawab. Yang ketiga ialah pemikiran terbuka. Yang keempat ialah kemahiran komunikasi. Dan yang paling penting sekali ialah menguasai ilmu dan kemahiran secara menyeluruh. Jadi selepas mewawancara kedua-dua guru ini, saya sedar bahawa tanggungjawab guru ini adalah sangat besar. Jadi sebagai seorang bakal guru, saya akan melakukan yang terbaiklah untuk menjadi guru yang bertanggungjawab serta amanah. Melalui wawancara ini, saya telah mempelajari mengenai cara berkomunikasi yang betul. Kemahiran komunikasi amatlah penting bagi seorang pendidik kerana kemahiran ini merupakan proses untuk kita bertukar maklumat serta pendapat dengan guru maupun pendidik yang lain berkaitan masalah yang dihadapi oleh murid. Kemahiran komunikasi yang dimaksudkan terbagi kepada 3, iaitu tolong, terima kasih dan maaf. Perkataan tolong kita gunakan apabila ingin meminta pertolongan maupun tunjuk ajar berkenaan sesuatu yang kita tidak ketahui. Dan apabila kita sudah mendapat pertolongan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Perkataan maaf adalah amat penting. Walaupun kita tidak berbuat kesalahan, sekurang-kurangnya kita meminta maaf bagi menenangkan keadaan ataupun menyelesaikan masalah. Jangan disebabkan ego kita tidak mengucapkan kata maaf. Kegagalan untuk kita berkomunikasi dengan baik akan menimbulkan konflik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Seterusnya, sebagai seorang guru, kita perlu ada sifat kasih sayang dan lembut hati kepada murid. Melalui sifat ini, murid akan mudah untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi di luar sekolah maupun di dalam sekolah kepada guru tersebut, kerana murid berasa selamat dan selesa untuk berkongsi masalah yang mereka hadapi. Saya dapat mengesan satu kekuatan IGP sepanjang wawancara berlangsung, iaitu kekemasan diri seorang IGP yang menginspirasikan saya kepada pentingnya kekemasan diri. Hal ini kerana kekemasan diri akan menampakkan seseorang IGP itu berwibawa. Sudah terang lagi bersuluh, saya akan mengaplikasikan segala nasihat yang telah diberikan oleh IGP. Melalui sesi wawancara bersama guru-guru dan rakan-rakan yang terlibat, saya memahami bahawa nilai dedikasi dalam profesi perguruan adalah inti yang menggerakkan kepada keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang insan, guru profesional adalah perlu untuk mempunyai kepribadian dan pengetahuan yang luas. Guru yang menunjukkan nilai dedikasi dengan menyediakan respon yang relevan dan membantu menaikkan kemarahan sosial murid dan guru. Sebagai contoh, ia memastikan setiap respon memberi maklum balas yang bermakna dan informatif kepada soalan atau permintaan bantuan murid. Hal ini menyerupai kesungguhan seorang guru yang berusaha menyediakan pengajaran yang berkualiti. Aspek pemakaian yang betul dalam penampilan guru merujuk kepada konsistensi dalam cara ia berinteraksi. Guru menjaga konsistensi dalam gaya dan pendekatan dalam berkomunikasi, menunjukkan kewibawaan dan memberikan maklumat yang tepat dan menginspirasikan kepercayaan murid terhadap pengajaran yang diberikan. Penampilan yang kemas menunjukkan keyakinan kita dalam bidang perguruan. Ketepatan masa merujuk kepada respon yang cepat terhadap setiap pertanyaan atau permintaan dalam profesional guru. Sebagai contoh, guru datang mengikut masa dalam sekolah. Guru yang baik akan berusaha untuk melaksanakan kerja dalam waktu yang tepat dan efisien untuk memastikan pengalaman murid yang baik.
Kesimpulannya, kesungguhan dari segi aspek pemakaian yang betul dan ketepatan masa dalam diri seorang guru membentuk keseluruhan pengalaman interaksi yang positif bagi muridnya. Pada masa yang sama, tentang bagaimana seorang guru yang berdedikasi akan mempengaruhi perkembangan pelajar mereka dalam suasana pembelajaran.